وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع دولة الجبال سبحنا كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipanjang lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada malam Sayyidul Ayyam 'inda Allah yaumil Jum'ah, itu pada malam penghulu hari, iaitu hari Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala memelihara rahmatnya ke atas kita semua. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam bab ijtinabil ma'asil a'dha', pada menjauhi anggota daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan makruh melebihi setengah anak pada pemberian suatu kerana ia membawa kepada menyakiti hatinya anak. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi setengah daripada perkara makruh, perkara yang orang panggil yusabu ala tarkihi, diberi pahala sesiapa yang meninggalnya. Pekerjaan makruh ni ialah pekerjaan kita tak buat dapat pahala, kita buat wa yu'aqabu ala tarkihi, dak diseksa, dak diazab sesiapa yang membuatnya. Tapi siapa yang meninggalnya perkara makruh ni dapat pahala. Jadi di sini musannif pengarang kitab kita ini dia menyatakan makruh seseorang ibu bapa tu melebihi anak dia pada pemberian tu makruh, hukum ni makruh. Tu bila sebut makruh ni tidak ada keberkatan lah. Bila sebut makruh tu pada pemberian seseorang bagi pada anak dia tu tak ada berkat. Bila tak ada berkat ni, apa itu berkat? Ziyadul khair. Tu ziyadul khair, iaitu bertambah kebaikan. Mana tak ada berkat. Tetapi ada perbahasan para ulama, pembahasan ulama-ulama yang mu'tabar di kalangan Imam Sabaqi rahimahullahu ta'ala, bahkan Imam Asy-Syafi'i Qaulul Jadid. Tu Qaulul Jadid, Imam Syafi'i keluar fatwa dia ketika dia berada di Kairah, Mesir. Kalau Qaulul Qadim, perkataan Imam Syafi'i ketika dia berada di Iraq. Tu beza Qaulul Jadid, Qaulul Qadim. Jadi ada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan tidak makruh bila akthar al-fi'la lil abaihim, kalau sekiranya anak itu dia berbakti lebih kepada ibu bapa dia. Itu tak apa. Dia ni anak sulung ke, dia anak lelaki lah, di kalangan anak tu kan, dalam anda anak dia tu, dalam 6 orang, 5 orang, 7 orang, 8 orang ke 9 tu, ada di antaranya tu ataupun 2 orang, 3 orang melebihi. Hak ni seorang dia lebih. Dia suruh tolong ibu bapa dia begini. Maka ya pandangan Imam Syafi'i dan pandangan ulama lain kata disayugiakan.
Disaigui maknanya dibolehkan, semolehnya, seafdal gitulah. Kerana ada setengah pandang ulama dia berpandu satu kaedah. Kaedah itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan iaitu pekerjaan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-Nya. Apa? Pekerjaan hamba seorang iaitu Allah Azza wa Jalla kepada hamba ni apa? Ma aktharal fi'la akthara thawaba. Itu kaedah dia. Barang siapa banyak perbuatannya, nescaya banyak pahalanya. Sebab itulah kaedah itu diguna oleh ulama fiqh kepada orang yang membanyakkan bilangan rakaat. Seorang ni sembahyang duha, dia nak buat 4 sekali, boleh, tak masalah. Dia nak buat 4 sekali, boleh. Tapi orang ni buat dua-dua dengan sebab ada 2 salam, maka banyak perbuatan situ. Macam apa lagi? Berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa, bila sampai Ramadan, maka nak masuk Syawal pula. Ada orang dia nak puasa gabung sekali Syawal dengan qada Ramadan, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia puasa Ramadan dengan diniat sunat Syawal, dengan sendiri dapat. Itu satu pandangan. Tetapi ada pandangan para ulama yang terlebih afdal dibuat suku-suku. Sebab apa? Sebab dia menyatakan bila buat suku ni banyak perbuatan. Kita puasa sunat Syawal, pas sunat Syawal dia buat qada pula. Itu boleh, tak ada masalah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia beri pahala kepada banyak perbuatan. Macam orang sembahyang 8 lah, sembahyang tarawih. Orang ni buat 8, orang ni buat 20. Tak ada masalah. Tak perlu balah 8 ke, nak buat 4 ke, nak buat 2, tak buat langsung pun apa, tak ada masalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni diberi pahala mengikut atas perbuatan dia. Perbuatan hamba dia tu, ma aktsaral fi'la, barang siapa yang banyak perbuatannya, aktsara sawaba, nescaya banyak pahala pula Allah Taala bagi. Maka setengah para ulama dia berpandu kaedah begitulah. Dia berpandu kaedah begitu. Kalau ibu bapa asas hukum ni, anak ni kena berlaku adil belaka. Pada pemberian kena bagi berlaku adil belaka. Kena bagi sama rata belaka. Tu dia antaranya. Mana ketika dia hidup. Ketika dia hidup itu lebih afdal. Melainkan dia sudah mati tu mengikut faraid, lelaki lebih pula. Tu tak boleh tu, melainkan orang lelaki ni, adik-beradik lelaki setuju bahawasanya adik-beradik puan ni, lelaki dan puan sama saja bagi. Tu tak apalah. Tapi kalau ada di kalangan adik-beradik lelaki tak setuju, maka kena ikut faraid, hukum Islam sebenar. Tapi kalau masih hidup, ibu bapa dia nak bagi sama rata, tak jadi masalah. Tu tak ada masalah. Tetapi boleh dilebihkan, pandangan Imam Syafi'i, pandangan ulama-ulama lain bermazhab Syafi'i, dia menyatakan boleh bila anak tu melakukan perbuatan lebih kepada ibu bapa dia. Tu. Tetapi ada isra' tu maknanya kita ta'ammul lil ahwal. Maknanya kena berjaga keadaan tu. Macam mana pula? Jika anak itu ada sifat dengki, dengki pula. Dia tahu ibu bapa dia bagi lebih kepada adik dia ke, kepada abang dia ke, kepada kakak dia ni, menyebabkan dia menyakitkan sakit hati dia. Tu ibu bapa dia baru cakap begini. Maka dengar anak tak boleh. Ada seorang hamba Allah di Dumung, dia kata, ganda Ustaz, saya baru cakap dia banyak tanah, dia banyak ekar juga lah. Baru cakap anak dia baru nikah lah Kedah. Saya ni dia umur dalam 70 gitulah. Baru cakap nak bagi ke anak dia ni begini, sebab anak dia ni banyak berbakti pada dia begini. Betul dah kaedah tu, ada masalah. Tapi ada di kalangan adik-beradik perempuan ni tak puas hati bahawasanya ayah dia buat begitu, bagi lebih. Jadi bila harta benda ni tidak kira siapa, adik-beradik pun kadang-kadang dia jadi balah. Tu tak nanti jiran tetangga, tak nanti siapa-siapa. Bila begitu kita balik kepada
kaedah Islam nyatakan itu pada pemberian itu mesti disembunyikan. Kena sembunyilah. Bagi sembunyi, maksudnya bagi sembunyi, wasiat ke bagi lebih pada dia dengan tu, tapi jangan bagi zahir. Jangan bagi zahir, sebab sifat manusia ni tak lari, maknanya sentiasa tidak ada sifat qanaah. Pemberian hati manusia ni sentiasa tak cukup, melainkan orang yang Allah Ta'ala kata fadlullah, Allah beri suatu kelebihan, ada sifat qanaah. Itu tak ada masalah. Sifat madai bagi dia masalah, dia tak kira adik-adik biarlah. Ada juga orang jenis begitu. Kalau hak jenis begitu tak apa, tak ada masalah. Tapi hak jenis ni hak tak puas hati antara satu sama lain, maka ibu bapa ketika itu kena berhati-hati. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Cuma kalulah keadaan anak itu tak kahwin lelaki lagi, masa-masa tak kahwin lelaki, dalam kitab atau berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata afdal memberi perhiasan itu lebih kepada anak perempuan, sebab kerana anak perempuan itu untuk menarik kepada rijal, kepada lelaki untuk mengahwini dia. Itu tak apa. Tujuan dibagi lebih ni kerana nak menarik supaya anak puan nampak comel, rijal-rijal mana lelaki-lelaki tengok ni kenal pada anak dia, menyebabkan cepat berkahwin. Sebab anak perempuan ni cukup syarat sudah balik, afdal disegerakan. Salah satu perkara disegerakan, dia sunat disegerakan adalah anak perempuan yang sudah balik, yang cukup syarat-syaratnya. Itu salah satu perkara yang disegerakan, disunat disegerakan. Banyak lagi lah, sebanyak banyak ke kubur disegerakan, banyak lagi perkara-perkara disegerakan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sebab apa dia kata begini? Kerana takut membawa menyakit hati, jadi balah pula, jadi putus silaturahim, ada ainil hasidin, macam arwah itu Allah raham tuanku Dr. Aruddin. Dia ada adik-beradik ni dia jaga betul, dia kata itu. Bila orang mari berobat kat dia selalu cerita. Ada masa dia buat seminar di Balai Islam ketika tu, di Kelantan, Balai Islam Kubang Keriang tu ada Balai Islam, tempat majlis ilmu situ Balai Islam. Bila dia buat seminar tentang perubatan Islam ketika itu, dia menyatakan paling takutnya bila adik-beradik tak puas hati antara satu sama lain ni, dia ada ainil hasidin, mata pendeki. Itu paling takut. Allahumma inni a'udzubika min ainil hasidin. Ya Rasulullah SAW selalu berdoa. Rasulullah kata mungkin berdoa, semua minta doa daripada Allah daripada mata pendeki. Mata pendeki ni tak kenal siapa, jiran tetangga ke, adik-beradik ke, sepupu ke, tu dia tengok sedeki, dia mari perasaan dengki tu. Perasaan dengki dia tu ada suatu penyakit ainul hasidin. Penyakit ainul hasidin ni tak ada ubat. Ulama menyatakan seperti mana Allah rahmat tuanku Dr. Haruddin, ainul hasidin tak ada ubat. Tua tak ada ubat. Penyakit tua walaupun nampak muka kata awet muda pun, tapi tua tetap tua, berjalan macam biasa. Umur tu begitu juga, iaitu ainul hasidin. Sihir ada ubat. Orang sihir santau ubat sini ada ubat dia. Tapi kebanyakan semua ahli perubatan Islam menyatakan ainul hasidin tak ada ubat dia. Na'udzubillah min zalik. Tu sebab tu dia disuruh jangan sesekali ada perasaan dengki. Jangan kita membuat ainin hasidin ni pada orang lain. Allah beri kurniaan nikmat pada dia, dipersilah biar ke dia tentang harta dia, dengan ilmu dia, keturunan dia, apa lagi kehandsomean dia, kecomelannya dia, biar itu hak nikmat Allah bagi pada dia. Jangan ada perasaan berasa dengki. Tu ada perasaan dengki menyebabkan ainin, mata pendeki ni pergi pada saudara hak mana dia deki. Tak boleh. Sebab tu kena ada ribetah ni ataupun munaqasyah.
ghibtah ataupun munaqashah, itu semua berkaitan dengan dengki juga. Tapi bukan maksud dengki ialah kita nak seperti dia, tetapi kita nak supaya Allah mengurangkan nikmat dia dan menurun bala di atas dia. Itu dengki. Itu takrif pengenalan dengki. Ada pun ghibtah, ada munaqashah, kita nak seperti dia juga. Dia banyak ilmu, kita nak seperti dia juga. Dia banyak keturunan, kita nak seperti dia juga. Dia banyak harta, kita nak seperti dia juga. Tapi kita nak supaya Allah mengekalkan nikmat dia seperti biasa dan tidak bercita-cita Allah ni, kita tak bercita-cita supaya Allah turun pahala pada dia. Kita nak seperti dia juga. Itu panggil ghibtah, dengki. Tak apa begitu. Dengki begitu tak apa. Kita tengok dia bicok dia ni pandai, tu hebat dia ni. Kita tengok dia, kurnia Allah beri nikmat banyak pada dia. Dengki orang panggil. Dengki bermakna ghibtah. Dengan makna ghibtah ataupun munaqashah, maknanya kita nak seperti dia juga, tetapi kita tidak ada cita-cita supaya Allah menurun bala kepada dia dan Allah mengurangkan nikmat. Biar dia kekal seperti biasa. Kalau dia banyak ilmu seperti biasa, dia banyak harta seperti biasa, tapi kita nak seperti dia juga. Itu munaqashah, itu ghibtah. Biar tanam gitu dalam diri kita. Nak seperti, sebab orang yang ada ghibtah ni lambat jadi ataupun orang lambat ataupun cepat, dia tetap akan Allah Ta'ala akan kurnia. Tak boleh kepada dia anak cucu dia suatu hari nanti. Contohnya dia tengok orang tu banyak ilmu dia, orang tu dia teringin nak juga seperti itu, orang banyak harta dia nak seperti juga. Tak boleh pada dia, maka kemungkinan bolehkah anak-anak cucu dia akan datang. Sebab lebih lagi ulama menyatakan, kalaulah dia ada sifat ghibtah, dia tengok saudara dia tu, dia tengok saudara dia, banyak dia ilmu dia, ya Allah, jadilah aku seperti dia juga. Tapi dia kekalkan nikmat. Doa, biar ada doa dalam diri kita tu. Bila kita doa begitu, kita termasuk dalam hadis Nabi SAW yang disebut oleh Anas bin Malik, menyatakan kita termasuk mendoa saudara kita. Saudara kita mana? Di belakang, bizuhdil ghaib. Doa lil akhi dan doa mustajabah. Salah satu doa yang mustajabah, doa li akhihi bizuhdil ghaib. Tu doa yang sangat mustajabah. Ketika Rasulullah SAW sebut banyaklah, ada 5 Rasulullah cerita doa mustajabah ni. Orang balik haji, orang pergi haji ke Baitullahil Haram, orang musafir balik musafir, orang yang sakit, tu doa banyak, doa hujan, tu. Sehingga yang kelima Rasulullah kata doa yang paling mustajabah, doa di belakang saudaranya. Tu kerana waqala al-malak, kerana berkata malaikat berkata apa? Walaka bimithli dhalik, engkau begitu juga. Malaikat kata apa mu begitu juga. Kita doa pada orang, kita, ya Allah, ya Allah, panjanglah umur dia, ya Allah, duduklah dia kebaikan, berilah kesihatan pada dia, ya Allah, berilah ketenangan jiwa dia, ya Allah. Kita doa pada saudara kita tanpa pengetahuan saudara kita tu. Kalau dia ada nikmat itu, kita minta Allah kekalkan nikmat itu pada dia, jangan mengurang. Tetapi kita nak juga seperti dia, tapi kita tak ampuh, Allah mengurangkan ataupun menurunkan cita-cita pada, menurunkan bala kepada dia. Maka malaikat ketika itu, kata Rasulullah SAW, malaikat duduk tepi kita ni, malaikat kata apa? Walaka bimithli dhalik, engkau begitu juga, engkau begitu juga. Maknanya malaikat kata, ya Allah, berilah engkau ni si fulan yang doa pada saudara dia itu dapat nikmat juga, seperti saudara dia juga. Tu sebab itulah kena jaga begitu. Jangan ada perasaan. Sebab tu ada ghibtah tak apa, ghibtah tak apa, jangan ada sifat dengki. Bila ada sifat dengki, maka dibimbangi ainin hasidin. Ada kira adik-beradik pun ada ainin hasidin, jiran tetangga ada ainin hasidin. Memang dia baik dan kita tak ada masalah pun, depan kita tak ada masalah, baik, senyum antara satu sama lain. Tapi perasaan dengki dia tu, tengok kita banyak ilmu, tak puas hati. Tengok kita
ke hadapan, tak puas hati. Tengok kita banyak harta, tak puas hati. Tengok kita apa lagi, nikmat-nikmat Allah begini, dia tak puas hati. Ni cara diam ainin hasidin ni pergi pada orang yang kita dengki tu, menyebabkan kalau terkena molek, orang tu jadi sakit, ainin hasidin tu. Dan sakit itu tidak ada ubat, dia perlahan-lahan lama-lama mati begitu. Tu ubat sini tak jadi, ubat ni arwah Allah darham Dr. Haruddin selalu khabar begitu. Sebab itulah Ustaz Dr. Haruddin ni, bila orang mari berubat kat dia bak santau, bak sihir tu, dia cek kok, dia tahu, dia cek hak mana mari daripada mana, begini. Tapi hak pertama sekali dia cek ainul hasidin. Tu dia cek. Saya nak ingat lagi bila seminar Islam, dia kata orang ramai mari kat Darul Syifa di Perlis tu, kat tempat dia tu, bila mari kebanyakan dia cek dulu, ada ke tak orang ni kena mata pendeki ke tak. Tu na'udzubillah min zalik. Minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyebabkan asbab musabab, hakikat Allah Taala belaka, tapi kita yang menyebabkan asbab musabab seseorang itu kena mata pendeki. Na'udzubillah min zalik. Tu minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala. Batulah tentang nikmat ini, ada sahabat Nabi sallallahu, jangan menzahir sangat nikmat kita bila itu kepada orang-orang yang kita tidak mengenali dia. Tapi kalau kita sudah mengenali orang ni, orang baik, orang tu, tak ada masalah menzahirkan nikmat itu, kerana kita duduk di atas jalan yang jalan taat. Itu tak ada masalah, itu ada perbahasan yang lain pula. Jadi tak ada masalah dalam pembahagian ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, he murid, pelihara olehmu akan segala yang makruh dengan bersungguh-sungguh, dan jangan engkau menghina akan dia, akan yang makruh ni, jikalau makruh sekalipun. Kerana makruh itu segala perbuatan yang dibenci hak Allah Ta'ala akan dia, akan makruh ni, akan perbuatan Allah ni. Dan engkau itu hendaklah akan kasihan, maka betapa dikasih akan dikau pada engkau itu sentiasa amarahnya dan bencinya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahziru alladhina yuhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw yusibahum azabun alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah takut mereka itu yang menyalahi daripada suruhannya ya Allah, akan bahawasanya datang akan mereka itu manusia tu bala, atau datang akan mereka itu azab yang amat pedih, dan setengah daripada azab yang pedih itu jauh daripada yang dikasih, dan tiada hasil daripada maksud daripada ibadah itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kata ngarang kita ini, hei murid, wahai orang-orang yang menjalan hati ke hadratillah. Bila perkataan murid itu duduk di dalam kitab tasawuf, dia termasuk dalam golongan salih. Tu. Kalau murid berada dalam kitab salih, dalam kitab fiqh, pelajar murid ni pelajar lah. Pelajar macam biasa. Pelajar. Tu beza. Apa lagi? Musyahadah berada dalam kitab fiqh, maknanya pandangan mata kepala ni. Kena tiba-tiba dalam kitab fiqh, dalam kitab Arab fiqh ke, kitab Jawi fiqh ke, ada satu, hendaklah engkau pandang musyahadah berkaitan dengan najis itu. Bukan pandang mata hati bila dalam kitab fiqh. Tu, ni kadang-kadang ada dia baca kitab, dia kata pandang mata hati. Ada seorang Allah, tu dia baca kitab, dia kata hendaklah pandangan mata hati pada ain najis tu. Ada boleh, kena tengok kitab mana, kitab fiqh ke kitab tasawuf. Kalau kitab fiqh bila sebut perkataan musyahadah, maka musyahadah itu maksudnya pandangan dengan mata kepala ni. Kita tengok ain najis ni ada ke tak? Kita nak basuh ain najis tu, ada ke tak ain najis? Buang ain najis dulu dengan mata kita nampak ni. Tetapi perkataan musyahadah itu
kalau jatuh dalam kitab fiqh, dalam kitab tasawuf, kita hak ni ke berkaitan dengan hati lah. Kita Tajul Urus, penawar hati, apa lagi? Kitab Hikam, ataupun tinggi daripada kitab Hikam lagi kitab Darun Nafis. Tu. Apa lagi kitab tinggi lagi daripada Fathul Darun Nafis tu, Fathul Rabbani. Kitab fiqh tasawuf tinggi, ataupun kitab Minhajul Abidin, banyak lagi lah. Tu, maka itu pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Sebab itulah bila sebut hendaklah engkau musyahadah akan kejadian Allah, pandangan mata hati itu maknanya hati kita tu hadir ketika melihat ciptaan Allah bersama Allah, langit. Kita tengok manusia ramai pada sesuatu himpunan, Allah hebatnya Allah, hamba-Mu ya Allah. Lautan manusia kita tengok. Contohnya kita pergi sesuatu himpunan, kita tengok Allah ramainya manusia ya Allah. Maka pandangan mata hati kita hadir Allah ya Allah, inilah hamba-Mu ya Allah. Pada macam mana ini orang-orang yang kasih pada agama-Mu ya Allah, berhimpun begitu ramai ya Allah. Macam mana suatu hari nanti berkumpul daripada mahsyar ni begitu ramai lagi, sejauh mata memandang, kata Rasulullah. Tu biar makna mata hati ni semakin jauh-jauh. Itu hak Allah nak akad martabat tu, itu hak Allah lah. Itu perkataan musyahadah. Perkataan murid di sini ialah orang yang salik. Orang yang salik ya ada dua. Jalan salik, jalan majzub. Kita telah cerita dah sebelum ni. Jalan salik, jalan dia usaha, dia buat ibadah itu, sembahyang itu, sembahyang malam, begini. Bila begitu, hak Allah Ta'ala nak angkat dia martabat lebih tinggi ke jadi maqam soleh dan sebagainya, itu hak Allah. Ada satu lagi maqam majzub. Maqam majzub ni dia tengah Allah Ta'ala akad dia tu dengan secara set-top menyebabkan dia ni fanaul fana. Dia mabuk, mana dia fana Allah saja. Nampak Allah. Aina tahta Allah. Di bawah mana Allah? Mana Allah. Fana dia tu. Fana billah. Syuhud billah, fana dia tu. Itu. Jadi salik ni orang yang nak menjalan hati ke haratillah. Maka murid ini adalah perkataan daripada salik juga. Tu murid. Kalau murid duduk dalam kitab fiqh, ni pelajar-pelajar, wahai penuntut-penuntut ilmu. Hak ni murid di sini melebihi pada menuntut ilmu. Yakni kamu menuntut ilmu dan kamu juga nak menjalan hati ke haratillah ni. Asal kejadian kehidupan kita ni, dalam kita sibuk dengan urusan dunia ni, kita sebenarnya akan balik pada Allah. Maka cara nak balik pada Allah itu mesti dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu dia bukan mari mudah begitu, tapi kena jalan usaha, ikhtiar dengan jalan kita bersungguh-sungguh mujahadah, iaitu mujahadah bersungguh-sungguh lawan nafsu itu. Itu perkataan dia. Hei murid, pelihara olehmu akan segala yang makruh, dan dengan bersungguh-sungguh jangan engkau menghinakan dia jika makruh sekalipun. Tak boleh makruh ni buat barang. Tak boleh. Tak kira lah makruh, tak kira lah makruh habis ke apa sekalipun, tak boleh buat barang, makruh je. Apatah lagi kalau makruh itu di dalam sembahyang, kerana perbuatan makruh dalam sembahyang itu ia mengurangkan pahala di dalam sembahyang itu. Dia kata tak apa, makruh saja dalam sembahyang ni, tak ada masalah. Dia kata tu kita buat sikit sebanyak mana makruh ni, maka tak boleh. Dia mengurangkan pahala tiap-tiap perkara yang makruh, iaitu dia lah sembahyang. Tu ataupun pekerjaan makruh, mana berlari, nak masuk sembahyang berlari, berlari, makruh. Betul perbuatan tu nak kejar pahala, tapi menyebabkan bila dalam sembahyang jadi lelah, tak boleh. Apa lagi makruh dalam sembahyang? Bertahan-tahan lapar, tak boleh juga. Sebab itulah Rasulullah kata, bila kamu nak bila lapar sangat, ketika nak sembahyang lapar sangat ni, pergi selesai makanan kamu, supaya tidak mengganggu urusan dalam sembahyang kamu. Apa lagi? Nak kecing, nak berak dan sebagainya, dalam sembahyang ni, pergi selesai dulu, kata Rasulullah SAW. Melainkan waktu itu waktu picik, waktu tu nak habis dah. Tu
terpaksalah tidak jadi makruh dah ketika itu. Ketika itu tak jadi makruh. Mana waktu nak habis dah ni. Tapi puasa lapar ni. Selesai sembahyang dulu. Tu di antaranya boleh. Tak jadi masalah. Kerana lapar itu dia boleh tahan. Selagi boleh tahan itulah. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi tak boleh makruh buat barang. Kerana makna makruh itu segala perbuatan yang dibenci, Allah benci. Perkara makruh tu, tapi Allah dah azab. Suatu perbuatan makruh, sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, Allah dah azab. Apa? Makruh lah. Allah benci. Bercerai itu Allah Ta'ala benci. Tolak, cerai tu Allah Ta'ala benci. Tapi Allah Ta'ala dah azab. Tapi perbuatan itu Allah benci. Maka sudah tentulah orang yang salih, orang yang nak jalan hati kahratillah, dia tak ambuh begitu. Kita nak hak semua Allah Ta'ala suka belaka, hak Rasulullah suka belaka. Tu yang semua kita sebut apa Ibrahim Adhan sebut pagi tadi. Itu yang kita baca. Ibrahim Adhan sebut, saya baca pagi tadi. Apa? Idda'aitum hubbul rasul wa talaqtum atharahu wa sunnatahu. Kamu kata cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, tapi kamu meninggal perbuatannya, iaitu perbuatan Rasulullah dan wa sunnatahu, iaitu asarahu, iaitu perbuatan Rasulullah, wa sunnatahu, dan sunnah, iaitu perjalanan Rasulullah. Macam mana? Kata cinta pada Rasulullah, kata kasih pada Allah dan Rasul. Idda'aitum hubbul rasul, kata cinta pada Rasul. Tapi macam mana kamu tu? Idda'aitun hubbul jannah, kamu kata cinta kepada syurga. Kamu kata cinta kepada syurga, tapi fala ta'lamuha, tapi kamu tidak beramal dengan amalan-amalan syurga. Macam mana? Tu amalan syurga mana? Mengundang pahala. Tiap perkara yang mengundang pahala, buat mari. Makna perkara yang makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah. Walaupun dia tidak diseksa, tapi Allah tak suka perbuatan itu. Maka sudah tentulah kita tak ambuh perbuatan itu, kerana dia tidak memberi manfaat. Sebab setiap perbuatan kita ini adalah bila kita melakukan kebaikan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah menyatakan ajrun ghairu mamnun, diberi pahala orang yang beramal soleh ni, pahala tak putus-putus. Setiap kebaikan dia buat dapat pahala. Tu di antaranya. Batu murahnya Allah Subhanahu wa taala ni, dia sentiasa ganda sama pahala. Sebab ajrun ghairu mamnun, pahala tak putus-putus kepada hamba-Nya. Sehingga kita menunjuk ke arah kebaikan pun dapat pahala juga. Itu apa Nabi SAW sebut dalam suatu hadis Al-Imam Ad-Dailami Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Imam At-Tabarani dalam fil Awsat, Imam Al-Baihaqi fil Awsat, Imam At-Tabarani fil Kabir. Dia kata ad-dalu 'alal khairi, Rasulullah SAW bersabda ad-dalu 'alal khairi kafailihi, orang yang menunjukkan ke arah kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Kerana pahala Allah ni murah, rahmat Allah ni wasi', oleh kerana rahmat Allah ni sangat luas kepada orang yang melakukan kebaikan. Lalu kita menunjuk ke arah kebaikan, kita tunjuk kepada siapa? Tunjuk kepada anak, tunjuk kepada isteri, tunjuk kepada cucu, tunjuk kepada sepupu, tunjuk kepada anak saudara. Ni kebaikan begini, kebaikan ini gini. Maka kita duduk tidur relax, kawan ni duduk beramal kebaikan kita khabar tu, pahala duduk mari. Tengok ghairu mamnun, pahala dah putus. Pahala Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan hatta nama, walaupun dia tidur, toki ni duduk tidur, pahala duduk mengalir pada dia ni. Sebab apa pahala mengalir pada dia? Dia tak mati lagi, duduk tidur atas rumah dia tu, atas katil dia duduk tidur.
rupanya cucu duk buat amal, hak dia duk khabar ni awak buat kebaikan ni, buat sembahyang sunat ni, ataupun ayah dia khabar awak buat sembahyang ni gini, buat ibadat ni, tolong orang gini. Tengok. Itu di antaranya. Itu. Jadi orang yang nak menjahati qadarillah ni, setiap perbuatan dia tu sentiasa mengundang pahala. Maka dia akan menjauhi para kekasih Allah, wali-wali Allah, dia tinggal pekerjaan makruh. Para kekasih-kasih Allah, orang yang nak menjalan hati qadarillah, dia tidak akan buat pekerjaan makruh. Walaupun dia tahu perbuatan makruh itu tidak diseksa, tapi Allah Ta'ala benci. Maka setiap barang yang dibenci oleh Allah, walaupun tidak diazab oleh Allah, perkara makruh ni, dia tidak akan buat. Kerana dia mengundang setiap pahala, dia nak tarik semua pahala. Sebab itulah kebaikan kita buat amal soleh ni diganda daripada 10 sampai 700 ganda. Itu ada hadis Nabi sallallahu berkaitan dengan ibadah puasa. Bahkan Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Maqasidus Saum, dia nakal sebuah hadis Nabi sallallahu seminggunya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala sesiapa yang melakukan kebaikan daripada 10 ganda kepada 700 kali ganda. Berbeza dengan ibadah puasa. Aku dan hamba-Ku, maknanya ikut Allah lah. Tu ibadah puasa lebih lagi, maknanya ikut aku. Hamba-Ku nak buat ibadah puasa ni, aku ganda, ikut aku nak beri pahala besar ni pun. Tu maknanya hak tadi tu kebaikan yang Allah beri tu sentiasa Allah Ta'ala beri semua. Tu berarti setiap perbuatan kita tu sentiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Dan itu hendaklah engkau kasihkannya, maka betapa dikasih akan dikau. Jadi engkau itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana engkau hendak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau tu, kata musannif, Allah Ta'ala ni sentiasa kasih pada engkau, maka betapa dikasih akan dikau, padahal engkau itu sentiasa amarah. Macam mana engkau nak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah nak kasih pada engkau sedangkan engkau sentiasa ada sifat amarah semua, sifat molek semua, dan benci. Ini buat perbuatan yang dibenci semua oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dapat tidak dapat pahala. Itu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau takut akan mereka yang menyalahi akan suruhannya, akan bahawasanya datang akan mereka itu bala, dan datang akan mereka itu azab yang amat pedih. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, iaitu hendaklah engkau takutlah kamu akan menyalahi perbuatan Allah, menyalahi suruhan Allah. Setiap Allah Ta'ala suruh, maka jauhilah, walaupun dia tidak mengundang dosa. Contohnya perkara makruh lah, Allah benci, Allah tak suka perbuatan makruh ni, maka dosa buatlah. Dalam sembahyang, dalam ibadah-ibadah lain, jangan buat. Ataupun perbuatan-perbuatan makruh lagi, dah kira apa benda yang makruh tu, jangan buat walaupun Allah Ta'ala dah benci. Maka hendaklah kamu takut pada menyalahi suruhan Allah, akan bahawasanya datang akan mereka itu bala. Kerana akan datang suatu bala, ujian daripada Allah, dan datang akan mereka itu azab yang sangat pedih. Tebang-tebang main benda-benda makruh, ataupun lebih-lebih lagi benda yang haram ni, itu akan datang azab Allah yang sangat pedih. Dan setengah daripada azab yang sangat pedih itu daripada yang dikasih dan tiada hasil daripada maksud ibadah. Jadi azab yang setengah daripada azab yang sangat yang pedih itu jauh engkau daripada rahmat Allah. Jadi kasih maknanya rahmat Allah. Maknanya Allah dah pandang rahmat pada kamu. Buat perbuatan yang dibenci oleh Allah, dah kira hak haram ke ataupun ke makruh ni, Allah dah pandang rahmat, dah pandang. Jadi Allah dah pandang rahmat, kasih sayang itu suatu azab dah. Azab lah. Sebab salah satu golongan kita biasa dengar hadis Nabi sallallahu iaitu Allah yang zuru ila rahmah. Allah Ta'ala tidak akan pandang rahmat golongan-golongan pada hari kiamat kelak. Berapa golongan Rasulullah sebut? Di antaranya orang yang mendahakai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempersendakan tentang kebaikan, orang yang mengukit akan pemberian,
orang yang bersumpah dengan sumpahan palsu, orang yang berbohong atas darat, ataupun banyak lagi bohong dengan jelas, orang yang apa lagi, pemimpin yang tidak adil, ataupun banyak lagi penzina yang tidak bertaubat, banyak golongan-golongan yang Allah dah pandang rahmat. Apa maksud Allah Taala dah pandang rahmat? Allah pandang murka. Orang yang Allah Taala kasih di hari kiamat kelak, Allah Taala pandang rahmat. Bila pandang rahmat, sudah tentulah ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Dan tiada hasil yang dimaksud ibadah itu. Jadi buat ibadah tidak hasil. Jadi ibadah tu haba'an manthura lah. Tu macam ginilah kita cerita mudah. Apa disebut oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah taala. Dia kata berapa ramai orang sembahyang tahajud di waktu malam, berapa ramai orang beribadah puasa di siang hari, berapa ramai orang sembahyang bersedekah sunat, tapi dasar dia tu tak betul. Dasar Islam perjuangan dia tu tak betul. Macam mana? Haba'an manthura. Jadi debu berhamburan. Hak ni ramai orang faham tentang ini. Sembahyang malam tahajud comel dah, tapi haba'an manthura. Puasa, naik haji kepada Allah, pergi masjid, pergi surau, tapi dasar dokongan dia dalam nak meninggikan sesuatu perjuangan dia itu tak betul. Macam mana? Tu macam mana? Tu kata para ulama. Yang mana dia nakal daripada hadis Nabi SAW. Jadi maksud ibadah tu tak siapa. Dan tilik olehmu hai saudaraku akan firman-Nya, bertapa ia, ya Allah ni dah bertapa maksudmu. Man lam yahfaza lam yahfaz. Tu barang Nabi SAW bersabda, barang siapa tiada memelihara ia daripada tegahan hak Allah, nescaya tiada memelihara ia, ya Allah, dan maksudnya yakni diseksa akan dia. Jadi Nabi SAW menyatakan, surah Musannif menyatakan, tilik olehmu wahai saudaraku akan firman Allah Ta'ala itu, hendaklah kamu jauh perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala suruh Allah. Bertapa maksudnya, iaitu bertapa maksudnya, biar kita dapat maksud daripada suruh Allah itu. Kerana Nabi SAW bersabda, man lam yahfaza lam yahfaz. Barang siapa tiada memelihara ia daripada tegahan Allah, Allah Ta'ala larang, dosa buat benda ni haram, tak boleh bercakap Islam begini. Buat macam saya tiada memelihara ia daripada maksudnya. Tidak ada maksud ibadah lah. Ibadah dia tu dia buat haba'an manthura. Jadi debu berhamburan. Ni bahaya ni. Ni dalam buat ibadah, comel buat ibadah, pergi masjid, pergi surau, pergi naik haji ke Baitullahil Haram, comel lagi. Tapi maksud kalau Allah Ta'ala jelas haram, bercanggah dengan agama Allah, bercanggah dengan Islam, tak boleh buat macam. Maka hak ni tak siapa maksud ibadah. Bila dia sampai di hari kiamat kelak, haba'an manthura, jadi debu berhamburan. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini yakni diseksa oleh Allah akan dia pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullah taala, al-bab ats-tsani fi ijtinabil ma'asil qalb. Bab yang ke-8, bab ini pada menyatakan maksiat hati. Ketahui oleh murid bahawasanya segala maksiat hati itu iaitu perangai yang jahat dan sifat kecelaan yang jadi jauh dengan dia hak daripada hak Allah Ta'ala. Al-bab ats-tsani fi ijtinabil ma'asil qalb. Bab yang ini pada menyatakan maksiat hati. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kita minta lindung kepada Allah supaya jauhi daripada fitnah, mihnah, lebih lagi fitnah pada agama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi sekalian dulu, wallahu a'lam. Azimna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bit taqwa jimna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.